Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Firdaus Rashidis dalam Berita Pagi Sarawak, edisi Isnin 19 Julai. Ketua-ketua kaum digesa untuk memujuk penduduk di kawasan masing-masing yang masih enggan untuk menerima suntikan vaksinasi COVID-19. Timbalan Ketua Menteri Datuk Amar Douglas Ugah Embas berkata, ini kerana masih terdapat sebilangan kecil yang enggan menerima suntikan terbabit akibat rasa takut. Datuk Amar Douglas yang juga pengerusi Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri berkata para ketua kaum perlu mendekati mereka yang masih ragu-ragu untuk divaksinasi serta memberi penjelasan mengenai pentingnya vaksin berkenaan untuk semua orang. Beliau berkata demikian sebelum menyerahkan geran daripada Unit Hal Ehwal Agama Lain UNIFOR di bawah Jabatan Ketua Menteri bernilai RM50,000 kepada tokong Cina Sepauh di Sepauh. Pada majlis berkenaan, beliau serta Ahli Parlimen Betong, Datuk Robert Lausan Chuat, turut menyerahkan geran bernilai RM133,000 kepada 5 persatuan, tokong dan lembaga pengurusan sekolah. Seterusnya, kita ikuti ringkasan laporan prestasi vaksinasi Sarawak setakat 17 Julai. Lebih banyak pendedahan mengenai vaksinasi COVID-19 melibatkan penduduk di program Penan di Ulu Limbang akan dilaksanakan. Menteri Muda Pembangunan Pertanian, Tanah Adat dan Pembangunan Wilayah, Datuk Dr. Abdul Rahman Ismail berkata, ia bertujuan meningkatkan kesedaran dalam kalangan penduduk memandangkan jumlah penduduk yang bersetuju menerima vaksin masih rendah. Datuk Dr. Abdul Rahman turut mendedahkan hanya 18 orang daripada 387 kaum Penan di bahagian itu bersetuju menerima vaksin COVID-19 setakat ini. Daripada itu hanya 18 yang bersetuju setakat inilah. Kita akan mengadakan lebih banyak penerangan pada mereka supaya lebih ramai yang bersetuju. Program outreach kita akan adakan di antara 26 hingga 29 hari bulan Julai inilah. Jelasnya program tersebut akan melibatkan 13 agensi kerajaan termasuk Jabatan Pendaftaran Negara berikutan masih ramai masyarakat Penan belum memiliki kad pengenalan. Selain itu, beberapa pegawai daripada Unit Perancang Ekonomi Negeri yang berbangsa Penan akan terlibat bagi memudahkan komunikasi. Beliau menyatakan demikian pada sidang media selepas mesyuarat program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK di Pejabat Residen Limbang. Mengenai PICK di bahagian Limbang, beliau menjelaskan setakat Jumaat seramai 38,714 orang atau 52.4% penduduk di bahagian itu telah lengkap menerima 2 dos suntikan vaksin. Proses pemberian vaksin COVID-19 menerusi Pusat Pemberian Vaksin PPV bergerak di kawasan Jepak, Bintulu mendapat sambutan memberangsangkan. Penyelaras program imunisasi COVID-19 kebangsaan PICK Bintulu, Dr. Melvin Chun Hin Sit Liang memberitahu, selain kaedah itu pihaknya turut melakukan tinjauan rumah ke rumah bagi mengenal pasti individu yang belum menerima suntikan vaksin COVID-19. Target kita adalah untuk buat mopping up yang di mana kita dah bersama dengan unit promosi kesihatan kita untuk pergi ke setiap lorong rumah ke rumah untuk membuat bancian dan juga membuat survey sama ada mereka sudah dapat vaksin ke tidak. Dr. Melvin ditemui pemberita dalam program outreach di Kampung Jepak Bintulu turut menasihati penduduk yang belum menerima janji temu supaya ke klinik kesihatan Jepak bagi mendapatkan vaksin. Ia termasuk individu yang tidak mempunyai kad pengenalan dan warga asing yang tinggal berhampiran kawasan tersebut. Sementara itu, rata-rata penerima vaksin ditemui menyambut baik program tersebut yang tidak memerlukan mereka ke pusat bandar untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Senang menyenangkan kami orang yang jauh di Jepak tu dari pergi jauh-jauh pergi Dinner World. Betul lancar, tidak ada menyusahkan
keadaan semua orang kedai lah. Pada pandangan kami yang lebih menyenangkan lah, so jualnya lebih dekat. And kemudahan pun okey juga. Bukan sekadar kebebasan terbatas, kehilangan sumber pendapatan belayar ke samudera juga terhalang. Ini kisah para nelayan di kampung Muara Tebas di Kuching yang terjejas pendapatan kesan penularan wabak COVID-19. Wartawan Syarikin Bahrain ada laporannya. Meraih hasil laut daripada terbit fajar hingga terbenam matahari, malah ada yang berlabuh hingga ke dini hari. Itu rutin harian nelayan kampung ini. Aktiviti ini terhenti seketika apabila seorang demi seorang disahkan positif COVID-19 dan Muara Tebas diisytiharkan Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan PKPD. Di kampung Muara Tebas pada 25 Jun 2021. Sudah pasti, ia satu berita buruk kepada Yasin Saad. 1 minggu pun susah nak berbelanjaran. Menangkap ikan pun susah sebab lama gila masa 2 minggu bah. Saya 1 hari pun 2 hari pun saya rasa demam, tidak dapat keluar. Demam beliau bukan kerana sakit tetapi rindukan gelora laut yang memberinya rezeki. Bagi Alin Jos, 14 hari berkurung di dalam rumah dilarang ke laut, satu tempoh yang menyeksakan. Diam di rumah, makan, tidur, tengok TV aja. Saya boleh keluar. Kita dah cuba keluar. Siapa dia keluar, saya boleh keluar. Dikira lagi keluar. Ditemu oleh polis, kena tangkap. Bayar hukum lagi. Sepanjang tempoh itu, 22 orang penduduk telah dijangkiti COVID-19. Yang orang nelayan pun susah hati nangga orang kerja-kerja kilang-kilang. Hanya terus pergi ke rumah kan. Kadang-kadang saya dah ikut SOP lah. Dia tak pulang ke rumah, hanya hatang dari kilang. Kadang-kadang saya ikut SOP dari rumah sebabnya terus buka imas, kadang-kadang main. Kawasan perairan yang rancak dengan rumah enjin bot mahupun nelayan melabuh jaring sunyi sepi. Yang kelihatan hanya petugas Barisan Harapan memantau pematuhan PKPD. Tahun 73. Tahun 73 berkurang memanglah macam tu lah. Nang saya dapat keluar ke laut, saya dapat berjalan dari rumah. Sentiasa askar dah aja. Pun begitu, di sinilah Persatuan Nelayan Kawasan PNK memainkan peranan membantu penduduk yang terjejas. Nelayan kita adalah dijaga dan diuruskan dengan baiklah oleh kerajaan. Saya rasa oleh sebab itulah mereka mematuhi segala arahan sewaktu PKP. Sedikit sebanyak mampu mengurangkan tekanan dapur Yasin dan Alin. Bayangkan selama 2 minggu terkurung di dalam rumah akibat Perintah Kawalan Pergerakan diperketatkan. Penduduk di kampung Muara Tebas ini tidak dapat ke laut untuk meraih hasil lautan yang pelbagai terdapat dalam lautan ini. Seperti ikan apa je? Ikan due, ketam, sotong, senangin, tingri dan pelbagai lagi hasil lautan tidak dapat diraih dalam tempoh 14 hari. Kini Muara Tebas telah bebas PKPD, namun kebimbangan diserang semula COVID-19 masih lagi mencengkam jiwa. Kampung ini seperti kampung lain hanya menunggu masa ditewaskan oleh musuh sebesar zarah itu. Apakah peranan anda? Tepuk dada, tanya selera. Syarikin Bahrain, RTM. Majlis Islam Sarawak MIS telah menetapkan 7 aktiviti yang tidak dibenarkan sepanjang sambutan Hari Raya Aidiladha berikutan situasi pandemik COVID-19 semasa dan peningkatan kes melibatkan variant of concern di Sarawak. MIS dalam kenyataan media berkenaan, garis panduan sambutan Hari Raya Aidiladha memaklumkan aktiviti tersebut ialah ibadah korban, ziarah Hari Raya, jamuan selepas solat sunat Aidiladha di masjid atau surau, selain aktiviti takbir dari rumah ke rumah.
Turut tidak dibenarkan ialah penganjuran rumah terbuka, tahlil selepas solat sunat Aidiladha di masjid atau surau serta aktiviti menziarah kubur. MIS hanya membenarkan aktiviti takbir hari raya melibatkan takbir muqayyad bermula subuh 9 Zulhijjah sehingga asar 13 Zulhijjah dan takbir mursal pada malam hari raya sehingga pukul 9 malam serta selepas solat subuh sehingga takbiratul ihram imam untuk solat hari raya. Manakala solat sunat Aidiladha adalah dibenarkan di Masjid Jami' Negeri Sarawak dengan had jemaah tidak lebih 500 orang, masjid bahagian atau daerah dengan had jemaah tidak melebihi 150 orang dan surau pula tidak lebih 70 jemaah. Had jemaah adalah termasuk pegawai masjid dan jawatan kuasa pengurusan dengan pematuhan prosedur operasi standard. Manakala solat sunat Aidiladha serta takbir di masjid dan surau dalam kawasan atau zon perintah kawalan pergerakan diperketatkan adalah tidak dibenarkan. Pusat tabung darah di hospital merupakan lokasi selamat untuk menderma darah. Ketua Jabatan Perkhidmatan Transfusi dan Tabung Darah Hospital Umum Sarawak HUS Dr. Muhammad Masrin Mat Zahrin memberi jaminan tersebut berikutan segelintir individu yang masih bimbang untuk menderma darah di pusat berkenaan. Jumlah penderma darah yang tampil ke pusat tabung darah di kempen derma darah berak berkurang. Ini disebabkan oleh kegusaran atau kerisauan penderma darah untuk hadir. Mereka ingat kalau datang ni mereka boleh dijangkiti COVID. Sebenarnya tidak, sebab jangkitan COVID ni adalah jangkitan yang menyerang pernafasan. Dia tak ada kaitan lagi dengan sama ada menderma darah atau menerima darah. Beliau ditemui pemberita di Tabung Darah HUS Kuching turut mendedahkan bahawa kempen derma darah yang dianjurkan oleh badan bukan kerajaan atau pihak swasta menunjukkan penurunan berikutan perintah kawalan pergerakan sekaligus menyebabkan bilangan penderma darah berkurangan. Justru beliau mengalu-alukan penderma darah untuk tampil ke pusat tabung darah berdekatan bagi memastikan bekalan darah berada pada paras selamat bagi keperluan kecemasan. Paparan itu tadi mengakhiri Berita Pagi Sarawak edisi 19 Julai. Bersempena Hari Sarawak bersama kita raikan sambutan menerusi laman Facebook RTM dan media tempatan pada 22 Julai ini bermula pukul 8.15 malam. Bersama kita tingkatkan rasa cinta di negeri Sarawak, Sarawak gemilang untuk semua. Sentiasa patuhi SOP, utamakan keselamatan dan kesihatan diri. Saya Firdaus Rashidis. Salam hormat. Assalamualaikum.